Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencipta kita semua, kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada hari ini, saya akan membaca syarahan yang bertajuk Bila kita diuji kesabaran, maka kembalilah kita kepada Allah. Allah yang berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang bermaksud lana luwanaku bisyai minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wa tamarati wa basyiris sabirin hina idha asabat musibatun qalu inna ilahi wa inna ilahi raji'un. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kepada musuh dan kelaparan, serta dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa oleh suatu sahan musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Untuk ringkaskan majlis ni, saya akan cari satu tajuk. Saya akan skip pada terus tajuknya. Nur Al-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami' Al-Bayan fi Tawil Al-Quran bahawa menerusi ayat 105 dan 156 daripada surah Al-Baqarah itu, Allah SWT menyatakan setiap hamba-Nya akan diuji. Ujian Allah SWT itu berlaku dalam berbagai bentuk seperti bencana alam, kematian, kekayaan, kemiskinan, kesihatan dan kesakitan. Semua ni untuk membuktikan siapa yang menyabar serta tetap bertuhankan Allah SWT dalam apa jua keadaan ditempuhinya. Jadi jelaslah orang yang sabar itu adalah yang tetap beriktikad bahawa diri mereka hamba dan milik Allah SWT. Walaupun ditimpa musibah yang amat berat, malah mereka sentiasa mengharapkan balasan pahala daripada Allah SWT yang sentiasa takuti azabnya. Ibu Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim ketika mentafsir ayat Tabit ayat 106 daripada surah Al-Baqarah menjelaskan, dengan melafazkan ayat ini menunjukkan seseorang itu menerima segala musibah yang menimpanya dan mengakui bahawa dirinya adalah hamba dan milik Allah SWT, berkuasa berlakunya apa-apa sahaja ke atas hamba-Nya. Ini yang dalam atau pastikan saya biasa tunjukkan kuliah ini sikit dari pun tajuk ni. Ini untuk tajuk diuji kesabaran, bahawa kita kena sabar. Kalau kita tak sabar dan kerana kita untuk hadapi ujian Allah, kalau kita tak bersabar, maka itu tanda-tanda yang kita mungkin akan dihukum oleh Allah sendiri.
Sambung cerita. Bagi memperkukuhkan lagi tafsirannya ini, Ibn Kathir membawakan beberapa hadis. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nombor 918 yang bermaksud, Ummu Salamah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun daripada kalangan orang-orang Islam yang ditimpa musibah lalu ini melafazkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya kami adalah hamba dan milik Allah, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Ya Allah, berilah pahala bagiku dalam musibah aku ni, dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah menggantikan baginya dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku sendiri berkata kepada diriku sendiri, orang Islam manakah yang lebih baik daripada Ibu Salamah? Dialah orang yang pertama hijrah kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan itu aku mengulanginya, lalu Allah telah menggantikan untukku. Rasulullah SAW sendiri. Ummu Salamah berkata, baginda mengutuskan Hatib bin Balta'ah untuk melamarkan bagi dirinya sendiri. Lalu Ummu Salamah berkata lagi, aku telah mempunyai seorang anak perempuan dan aku seorang wanita yang kuat cemburu. Jawab baginda, tentang anak perempuannya, kita doakan semoga Allah SWT cukupkan segala keperluan, dan aku mendoakan semoga Allah SWT hilangkan rasa cemburunya itu. Berdasarkan kefahaman hadis di atas, balasan Allah SWT atas kesabaran Ummu Salamah yang diuji dengan kematian suaminya Abu Salamah adalah beliau dikawini oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis ialah lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang bermaksud, Abu Sinan berkata, setelah aku mengebumikan anakku, aku masih berada di kubur. Tiba dalam Abu Talha Al-Kaulaini lantas memegang tanganku dan membawa aku keluar sambil berkata, adakah engkau suka sekiranya aku menceritakan sesuatu yang menggembirakanmu? Jawab Abu Sinan, baiklah. Lalu Abu Talha berkata bahawa Al-Dahha bin Abdul Al-Rahman bin Azib telah menceritakan daripada Abu Musa berkatanya, sabda Rasulullah SAW bahawa Allah SWT telah berfirman, maksud, wahai malaikat maut, engkau telah mencabut nyawa seorang anak daripada hamba-Ku. Engkau telah mengambil buah hatinya yang anak kesayangannya. Jawab malaikat maut, ya. Lalu Allah SWT berfirman, apa yang ia berkata ketika kematian anaknya itu? Jawabnya, ia memuji engkau dengan berkata, kami ini adalah hamba yang milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Maka Allah SWT berfirman, binalah untuknya sebuah rumah di dalam syurga, berilah namanya dengan Bait Al-Hab, mahligai kepujian. Hadis kedua ini pula menjelaskan sikap Abu Sinan yang tetap memuji Allah SWT walaupun anak kesayangannya meninggal dunia. Sebagai balasan dibina sebuah rumah untuknya dalam syurga. Jelas ujian Allah SWT ini untuk melihat kekuatan akidah hamba-Nya, sama ada hanya bertuhankannya dalam keadaan senang lenang saja atau terus bertuhankannya dalam apa jua keadaan sekalipun. Oleh itu dapat disimpulkan Allah SWT menguji keimanan hamba-Nya dengan berbagai musibah
musibah Allah SWT itu bukan segala kematian, malah ia didatangkan dalam berbagai bentuk dan keadaan. Orang yang berjaya menempuhi ujian Allah SWT dengan penuh kesabaran akan dianugerahkan balasan pahala. Malah Allah SWT akan menggantikan sesuatu yang hilang itu dengan sesuatu perkara yang lebih baik seperti yang dijelaskan dalam hadis sebelum ni. Jadi dalam hal ini setiap umat Islam hendaklah mempunyai akidah yang betul, iaitu dengan berakidahkan bahawa semua makhluk yang wujud di atas muka bumi ini adalah hamba dan milik Allah. Sebaik saja mengaku bahawa kita sebagai hamba dan milik Allah SWT, kita hendaklah mengendai apa jua musibah yang menimpa kita. Sebenarnya di sebalik musibah itu mempunyai hikmah yang besar di mana kita sendiri tidak mengetahuinya. Maka dengan ketabahan hati menghadapi kesukaran, kesulitan dan penderitaan yang menimpa kita, sebenarnya sebagai suatu latihan yang banyak lagi penderitaan pada masa yang akan datang. Orang yang sabar dan tabah sentiasa diberikan perlindungan dan rahmat oleh Allah SWT. Jiwa yang sering melalui proses ujian ini semakin lama semakin teguh kerana sentiasa menggembali dan disaring oleh zaman. Mudah-mudahan hasil daripada kesabaran itu Allah SWT akan memberikan ganjaran kepada dan gantikan segala kehilangan dan kerosakan itu dengan harta benda lain yang lebih baik. Sekian khabar ni, kita akan baik pada solat Isyak selepas khabar ni. Sekian saja perkongsian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.